untuk kita buka ataupun buat satu dokumen yang baru ataupun layout yang baru, pertama sekali kita akan klik pada bahagian menu file di atas ni. Okey, saya akan klik file. Okey, kemudian kita akan pilih new. Okey, ataupun dia punya shortcut dia Ctrl N. Okey, saya klik dekat sini. Kemudian akan muncul satu Windows yang baru. Okey. Okey, saya pangkah dulu Okey, ataupun saya boleh klik Ctrl N pada keyboard. Okey, pun benda yang sama juga akan muncul kat sini. Okey. Okey, dekat sini kita boleh set kita punya layout kita, dokumen kita, berapa dia punya kelebaran dia, kemudian ketinggiannya berapa yang kita nak, kemudian resolution yang kita nak gunakan, kemudian color mode, background content nak color apa, putih ataupun sebarang color yang kita nak guna untuk background dia. Kemudian kita pula bahagian advance pula, color profile yang kita nak guna ataupun pixel aspect ratio. Okey, untuk bahagian bawah ni advance ni selalunya kita tak akan kacau apa-apa lah, kita akan biarkan default punya setting yang dah pun ditetapkan oleh Photoshop. Sebab tak ramai orang yang tahu apa fungsi color profile ni. Okey. Okey, unless kalau kata anda tahu apa fungsi benda ni, so anda boleh gunalah. Kita nak tetapkan color, jenis color yang kita nak guna. Okey. Kemudian okey, contoh kalau kata saya nak hasilkan satu layout ataupun dokumen yang baru, saya nak buat flyers yang saiz A3 atau flyers yang saiz A5. Okay, so saya tak perlu nak ambil pembaris, nak ukur kertas A5 size berapa. So saya boleh pilih saja pada bahagian preset ini. Saya klik dekat sini dan saya pilih international paper. Okay, kemudian saya akan klik pada bahagian size ini dan akan saya pilih A5. Okay, so dekat sini size A5 ini dah pun disetkan siap-siap oleh Photoshop. Okey, dia punya kelebaran dan juga ketinggian dia semuanya dah diset siap-siap. Okey, so kita just klik saja dekat sini dan klik OK. Ini adalah size A5 dokumen yang bersaiz A5. Okey. Contoh, okay, saya pangkah dulu dan saya buat yang baru. Contoh katakanlah kita nak buat satu layout yang custom kita nak set sendiri dia punya size. Okey, contoh saya nak gunakan, saya juga boleh pilih sama ada saya nak guna milimeter, sentimeter, inch ataupun pixel ataupun yang lain-lain lah, point, picas, columns dan juga sebagainya. Okey, so yang biasa kita guna ialah pixel, inch, sentimeter dan juga milimeter. Okey, ini yang biasa yang akan kita gunalah. Okey, contoh saya nak buat satu layout yang baru, saya gunakan pixel. Okey, saya set dekat sini, saya nak lebar dia 1000 pixel. Kemudian saya nak dia punya ketinggian dia 800 pixel. Okey, kemudian resolution dia saya akan setkan kepada 72 saja. Okey. Okey, sebab biasanya kalau untuk view yang dekat komputer saja, kita guna 72 saja ataupun saya akan gunakan 100 biasa. Okey, ini untuk view dekat komputer lah. Kalau kata kita nak guna untuk macam untuk printing dan juga printing, kita akan set kepada resolution yang lebih tinggi, mungkin kepada 300 pixel per inch resolution dia. Okey, kemudian untuk color mode pula, color mode biasa kita akan guna dua saja, tak RGB, CMYK. Okey, dua ni je. Dan kadang-kadang mungkin kita akan gunakan grayscale. Okey. Okey, RGB ni untuk view yang dekat komputer saja, view dekat komputer, sesuai kita gunakan RGB. Okey. Mungkin kita nak buat grafik untuk website, grafik untuk Facebook, so kita akan gunakan RGB saja. Okey, kalau kita nak guna printing, kita nak buat business card, kita nak buat flyers, kita nak buat design kotak dan juga sebagainya, biasa kita akan gunakan CMYK. Okey, ini setting untuk setting color mode untuk inilah, untuk layout yang kita nak guna. Okey, macam ni saya nak guna RGB saja. Okey.
Okey, untuk bahagian tepi ni dia punya color bit saya akan biarkan kepada 8 bit. Okey, kita boleh juga pilih pada 32 bit, tapi dia akan mempengaruhi kita punya size file kita, size layout ataupun size dokumen kita. Dokumen kita akan jadi lebih besar dia punya size dia. So saya akan biarkan kepada 8 bit lah. Okey, selalunya Photoshop dia akan settingkan benda ni secara automatik lah. Okey. Kemudian background content saya akan biarkan kepada putih. Kalaupun kita nak tukar dia punya background, kita akan tukarkan nanti. Kan? So defaultnya tu biasa kita akan set kepada putih lah, senang Okey. Kemudian saya klik OK. Okey. Ini adalah view layout baru saya dengan kelebaran dia 100 pixel dan juga ketinggian dia berapa tadi, 800 yang kita set tadi. Okey, kemudian contoh. Okey, sekarang ni saya nak masukkan tulisan. Okey, saya klik dekat sini untuk masukkan tulisan. Okey, saya tulis boleh design. Okey, saya nak besarkan sikit dia punya tulisan ni. Okey, bila kita klik dekat teks ni, automatik pada bahagian atas ni dia ada dia punya function menu dia lah. Okey, so saya pilih font yang lebih besar lagi ataupun saya letak 100 terus lah. Okey, zoom sikit. Okey, ini adalah contoh kata ini adalah design yang saya hasilkan. Okey, kemudian saya nak savekan benda ni. Saya nak savekan design saya ni. Saya nak save saya punya hasil kerja ni. Saya nak simpan. Okey, saya klik pada file dan saya pilih save. Okey. Bila kita klik save, okey, dia ada banyak format yang kita boleh save. Okey, mula-mula kita pilih dululah folder mana yang kita nak guna kan. Kita nak save tu, tempat kita save. Kemudian file name dia, kemudian dia punya format yang kita nak save. Okey. Untuk Photoshop punya format, Photoshop punya format kita guna .psd lah, .psd. Okey, yang untuk biasa punya format, sama ada kita boleh save dalam untuk view biasalah, sama ada kita boleh dalam GIF ataupun JPEG ataupun PNG. Ini biasa yang akan kita guna. Okey. Lain-lain mungkin PDF, ada tak PDF kat sini? Okey, PDF pun kadang-kadang kita akan guna juga format dia. Okey, ini format yang boleh kita save lah dengan menggunakan Photoshop ada banyak lah. EPS pun boleh kan. Kemudian apa lagi, okey, TIFF pun boleh BMP pun boleh. Okey, ini contoh sekarang ni saya akan save dulu dalam format Photoshop PSD. Okey, ini kita punya dokumen, kita namakan dia sebagai design 1. Okey, design 1. Okey, ini contoh contoh. Kemudian saya save. Okey, just klik OK saja. Okey, sekarang kita dah pun save. Okey, saya padam dulu saya padam dulu yang ni. Okey, kemudian saya nak buka balik kita punya dokumen yang kita save tadi. Saya klik dekat file dan saya pilih open. Okey, ini folder yang tempat saya save tu lah folder boleh design. Okey, ini file yang saya save tadi design1.psd. Okey, untuk file yang berformat PSD ni biasa kita hanya boleh buka dengan Photoshop saja. Kita tak boleh nak buka dengan kita nak view biasa, tak boleh lah kita nak view dengan image preview yang biasa kita guna, tak boleh. So dia hanya boleh view dengan Photoshop saja. Okey, saya klik sini, saya klik open. Okey, ini file yang kita save tadi. Okey, okey, saya buka folder dia. Okey, ini folder dia. Okey, kalau anda tengok dekat sini, ini file dalam format PSD dan ini adalah file dalam format JPEG JPG. Okey, kalau PSD ni dia tak boleh nak view dekat
software preview yang biasa, contoh macam JPEG ni, kita just klik ya, kita boleh view kita punya image ya, biasa. Okey, macam dekat sini yang PSD ni dia hanya boleh view dengan menggunakan Photoshop saja. Okey. Okey, contoh dekat file PSD ni, okey, tadi kita save dalam format PSD. Okey, sekarang saya nak cuba save dalam format JPEG pula Okey, so saya klik file dan saya klik save as. Okey, save as. Kemudian saya akan pilih JPEG. Okey, .jpg. Okey. Design 1. Okey, kita boleh rename lah dia punya nama dan juga sebagainya. Okey, saya biarkan kepada nama design 1.jpg. Okey, saya klik save. Okey, bila kita klik save, dia akan keluar satu lagi Windows. Kemudian kita boleh set lah dia punya pada bahagian image option ni, sama ada kita nak quality dia yang high quality ataupun low quality yang macam mana. So saya nak pilih yang high quality. Okey, high quality biarkan kepada 8 saja. Okey, dan format option ni saya biarkan kepada default lah, default setting standard Kemudian saya akan klik OK. Okey, saya buka folder yang tadi Okey, ini file yang dah pun kita save tadi. File JPEG tadi. Okey, ini file PSD dan ini file JPEG. Okey.